أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والذين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillah sambung kita pada cairawan muka surat yang ke berapa? 11 atas kali. Oh, okey. Min qabli kulli masrun illa nuhi anbiya, surah anbiya. Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi untuk pengajian tauhid merasai kemanisan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kata Imam Al-Ghazali, tidak ada guna ilmu kalau tidak ada pada perbuatan, dan tidak ada guna perbuatan jika tidak ada dapat merasai. Itu disebutkan pada martabat yang disebutkan tentang iman yang terbahagi kepada 5 yang telah kita kupas. Tak salah saya kita telah mengaji benda itu, iaitu pada iman taklif, iaitu dalam iman ilmu yakin, dan terus kepada iman ainul yakin, dan terus melepasi kepada peringkat iman hakul yakin, dan seterusnya kepada iman kamalul yakin. Itu 5 perkara. Yang mana iman yang sering disebut semua lemah iman itu adalah pada martabat ilmu yakin. Ilmu yakin itu hanya pada martabat cakap saja, tetapi dia tidak merasai. Yang kita nak adalah yang ketiga itu, iaitu daripada iman ilmu taklif. Yang kedua adalah iman ilmu yakin, terus kepada iman ainul yakin. Bagaimana untuk melepasi iman ainul yakin itu? Dia mesti dengan merasai, iaitu dengan perasaan, walaupun tidak nampak, tetapi dia merasai kehadiran Allah Ta'ala sentiasa berada bersama dengannya. Sebab Allah Ta'ala itu fa'ainama ma'akum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sebab Allah bersama dengan kita di mana kita berada. Ini ada dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak pernah tak ada sama kita. Bukan, maksudnya Allah sentiasa. Ramai orang dia salah tafsir, dia ingat Allah nampak dia ketika melakukan kebaikan sahaja, tetapi dia lupa kejahatan pun, berabai pun, walaupun kita buat perkara dunia pun Allah nampak apa kita buat. Walaupun sebesar zarah, selagi kita hidup, roh kita ini dimasuk ke dalam jasad, selagi itu Allah bersama dengan kita. Di mana? Wallahu a'lam. Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher. Kan sebut kat situ, masuk urat leher kita ni adalah nanti kita yang paling dekat. Dan Allah besar dekat dengan kita. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Quran untuk cerita benda ini. Maka itu sebab dalam pelaksanaan itu, ulama-ulama tauhid mengupaskan bahawasanya asma itu dia bertauhid uluhiyah, rububiyah, sehinggalah membawa kepada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid uluhiyah? Uluhiyah adalah satu tauhid yang membawa kepada perlaksanaan. Tauhid rububiyah hanyalah pada tauhid pengetahuan saja. Ini kita dah kupas pada bulan yang lepas. Apabila kita sebut pada orang kafir kata, apakah kita ini, siapakah yang menciptakan kita? Pasti orang kafir akan berkata, yang menciptakan kita adalah Tuhan Allah. Tetapi dia tidak menyembah Allah. Itu hanya pada tauhid rububiyah saja. Yang Allah nak tengok adalah pada tauhid uluhiyah, iaitu bukan saja dia mengetahui, tetapi dia merasai serta melakukannya. Maka pada hari ini kita sebut, maka dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya aku telah utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, hendaklah kamu menyembah Allah, kerana sesekali tiada Tuhan melainkan Dia. Ini dalil yang menunjukkan Allah itu wujud. Sebenarnya dalil ini tak kuat sangat, banyak dalil menunjukkan Allah itu wujud. Sebab di zaman Nabi Nuh AS, kalau kita mengaji dalam sirah Nabi Nuh AS ni berdakwah nak ajak orang-orang dia supaya menyembah kepada Allah Ta'ala, tapi banyak halangan. Itu sebab Allah berikan sesuatu perkara musibah itu tanpa di luar akal fikiran. Allah boleh mengampunkan dosa orang walaupun di luar kotak pemikiran kita. Apa maksud kotak pemikiran? Boleh tak Allah buat begini pada kita? Boleh, Allah boleh buat. Contohnya di Pompei, Itali, kan kita dah tahu Pompei, Itali itu wujudnya sesuatu senario yang berlaku apabila berlakunya lesbian, berlakunya homoseksual, berlakunya bioseksual, berlakunya benda-benda di luar tabi'i, maka Allah hancurkan negeri Pompei itu di Itali, sehinggalah negeri tersebut mendapat bala yang amat teruk sekali, seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Allah Ta'ala dalam surat Isra. Maka Allah boleh hancurkan bila-bila masa saja bumi ini, bila-bila masa. Kenapa negara Pompei itu jadi satu bukit? Bukit itu tidak ada gunung berapi pun, macam kita kat Batu Kek, macam bukit dekat di Pak Kajang macam tu gitu. Tak ada pun, tak ada api pun. Tiba-tiba Allah boleh hancurkan bukit itu, ada jadi batu, jadi arang api, akhirnya meletup dan semua orang mati di Pompei dalam keadaan batu, macam si tanggang. Semua mati dalam keadaan batu saja. Ini Allah buat. Maka itu sebab zaman Nabi Nuh AS, kalau kita belajar sirah, tapi kita tak nak ngaji sirah lagi, kita ngaji tauhid. Maka apa dikatakan sirah, kita selitkan sedikit. Maka Allah Ta'ala berikan bencana kepada kaum Nabi Nuh, dan supaya benda yang tidak boleh masuk akal berlaku juga ketika zaman Nabi Nuh. Wujudnya Allah Ta'ala apabila dikatakan akan berlaku banjir bah besar. Banjir bah besar ni bukan banjir kalau kita tengok dekat Kuantan, tengok. Kalau Kelantan, Kuantan, kita tengok apa, nampak apa? Nampak orang dia apa? Nampak bumbung, kan? Tetapi zaman Nabi Nuh bukan setakat itu, dia lebih daripada gunung. Banjir dia melebihi daripada gunung. Kalau bumbung-bumbung kat sini, gunung macam ni, dia bah dia sampai ke atas ni. Maksudnya kalau nak ambil hukum akal tak logik, tapi Allah boleh buat. Itu sebab kekuasaan Allah Ta'ala. Itu sebab bila orang sebut pasal mereka syarikat, bila sebut pasal mereka syarikat, boleh ke mereka tu kalah? Oh, buat tu Ustaz. Allah, kiamat Allah boleh buat, ni kau pula kalahkan mereka. Ni yang kena faham. Ada juga orang soal gitu, susah nak percaya lah Ustaz. Mereka ni kuasa. Ini semua kuasa Allah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat itulah hari kiamat. Apa dia hari kiamat? Dia orang yang penuh dengan sifat Allah. Benda manusia semua berlaku hancur semua. Dan bumi ini pun semuanya Allah Ta'ala akan hancurkan. Kalau kiamat Allah boleh lakukan dengan tak boleh masuk akal, kita boleh percaya. Ni kan pula Allah boleh hancurkan mereka syarikat. Allah kecil sangat mungkin syarikat tu kalau nak pandangkan. Ini contoh, ya. Maka disebutkan kat sini ketika zaman Nabi Nuh AS nak menunjukkan satu teladan kepada kita. Sesungguhnya zaman Nabi Nuh ni, ketika Nabi Nuh berdakwah untuk mendapatkan sesuatu benda, nak menyeru ke jalan Allah tu memang susah. Bukan zaman Nabi Nuh adalah zaman yang paling payah sekali sebenarnya kalau kita nak dakwah. Sebab nak tahu dia Allah Ta'ala tu, dia semua suka kepada cakap saja, tetapi dia nak tengok depan mata bukti Allah terwujud. Sebab nak bukti Allah terwujud itu, dia mesti memahami tentang ilmu tauhid. Dan kalau itu sebab dari Abu Hasan As-Sadri, dia mengarangkan daripada sahabat-sahabat dan wali-wali Allah, dikumpulkan sifat 20. Sebab sifat 20 tu adalah basic sebenarnya. Dia bukan sifat 20 ni bukan setakat ilmu yang dalam. Jadi dia sebut sifat 20, orang semua kata sifat 20 tu dalam ilmu tu. Tidak. Ilmu sifat 20 sebenarnya adalah basic kita menjadi orang Islam. Sebab siapa yang tak belajar ilmu sifat 20, maka dia akan berlaku sifat takabur, ujub, riya, sombong. Maka itu akan membawakan kita dikuatiri saja, tersyirik kita dengan Allah Ta'ala. Ini kita satu. Maka itu sebab mukminun, hendaklah kamu menyembah Allah kerana sesekali tiada Tuhan melainkan Dia. Bukannya tiada ada Tuhan yang lain. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf yang dikatakan wa idza 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Dan kami telah memutuskan kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, itu saudara, kaum perang saudara berlaku dengan Nabi Hud dan kaumnya, supaya sembah Allah. Sekali tiada Tuhan bagi kamu selain daripada ini. Kaum ni pun ada pecah belah Allah. Dia tidak percaya kepada Allah SWT. Tapi zaman sekarang ni, zaman-zaman begini tidak berlaku pada zaman akhir zaman. Tetapi zaman sekarang ni kita berperang kepada suasana akidah. Ini sebab akidah ini adalah sesuatu perkara yang merujuk kepada sifat perbuatan. Apabila Dajjal ni, Iblis ni tidak suka orang yang bertawasul, iaitu pada hati yang ada Allah Ta'ala. Dia lemah seperti mana dikarangkan dalam beberapa kitab-kitab Muqasyafah Qulub. Kalau kita ngaji kitab tu, kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin karena Imam Al-Ghazali, bahawa Iblis ni paling takut kalau orang ni hatinya ada sangkut paut dengan ulama-ulama dan salah silap baginda Rasulullah SAW. Maksudnya daripada baginda, daripada sahabat, daripada wali-wali Allah, maka kita ada sangkut paut, dia tak suka. Tersebab lahirnya beberapa fahaman yang menolak benda-benda ini semua supaya dihancurkan akidah kita, supaya tidak ada hati kita dengan alim-alim ulama. Sebab kalau kita lihat ada beberapa wasat-wasat ataupun beberapa benda-benda Wahabiyah, ada satu proksi Dajjal ataupun Syiah juga, salah satu Tuhan Harun, ayah Pin dan segala-galanya, dia adalah cuba nak menghancurkan akidah kita. Sebab dia tahu, sebab orang yang sebaik-baik iman itu, dia bukan, dia memegang kepada hadis Rasulullah wa islama yang turu ila qulubikum, iaitu orang yang ada hati dengan Allah. Maka itu sebab Yahudi dia tidak takut pun perbuatan kita, dia tidak takut. Kamu semayanglah banyak pun, tetapi hati ada nasi lemak, tak apa-apa. Kamu semayanglah macam mana pun, tetapi hati sayangkan harta ASP kita. Kita harta kita sayang bagaimana Allah. Kita sayangkan keluarga. Itu sebab Rasul firman Allah Ta'ala dalam suratul Munafiqun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kenapa ayat itu turun dan kita harus memahami bahawa dalam suratul Munafiqun tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu mencintai harta dan anak isteri kamu lebih daripada Allah SWT. Maka kena Allah Ta'ala dulu. Itu sebab dalam faktor apapun perbuatan kita dengan Allah Ta'ala harus mendahulukan Allah. Itu merupakan martabat tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Itu sebab di dalam pengajian kita adalah setiap, kalau kita mengaji dalam setiap bulan kita datang kat sini dalam kitab Syarah ini. Kitab Syarah ini kalau saya mengaji di guru saya ini kitab basic sebenarnya. Basic dalam tauhid basic saja. Tetapi dalam inilah sebenarnya permulaan yang disebutkan dalam kitab ini para salik. Salik ni orang baru nak menceburi dalam ilmu mengetahui tentang kerohanian. Sebab menyuci hati ni amat ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab kalau kita mengaji balik dalam beberapa kitab karangan orang-orang tasawuf dan juga orang-orang yang hakikatnya ada Allah Ta'ala, semuanya mementingkan tentang hatinya dengan Allah Ta'ala. Dia tidak memikirkan sangat pada zahir, namun tidak meninggalkan zahir. Ini kena faham. Dia tidak meninggalkan fiqh. Itu sebab dalam pengurusan itu, kalau kita sambung dalam pengurusan yang ke-12, disebutkan kat sini adalah tauhid asma' wa sifat. Apa itu tauhid asma' wa sifat? Di dalam, bila kita dah melakukan dalam tiga perkara, dalam Islam pun kita ada beberapa, dalam rukun kita pun ada iman, Islam dan ihsan. Iaitu iman itu adalah sesuatu kepercayaan saja, dan Islam itu adalah berlaku kepada perbuatan yang menunjukkan fiqhnya, iaitu pada solat, pada zakat, sehingga menunaikan haji, iaitu bulan yang kita ada sekarang ini, iaitu 5 perkara rukun Islam. Itu hanya pada fiqh. Namun wajib kena buat, jangan tinggalkan. Itu adalah adli as-sebab, dan ia boleh berubah atas mengikut kepada kemampuan. Orang tak mampu, tak ada duit, boleh pergi haji tak? Tak boleh, tak boleh buat duit, tak boleh buat bank, nak pergi haji. Maka wajib jika berkemampuan. Sama juga dengan zakat, sama juga dengan sembahyang. Jika dia berkemampuan, dia kena sembahyang. Tapi kalau dia gila, kalau dia memayis, maka takkan orang dia nak wajib sembahyang pula, kita marah dia juga, tidak boleh. Ia bergantung kepada kemampuan. Juga jatuh rusah. Apa itu rusah? Diringankan kalau orang itu pergi bermusafir, boleh jamak takdim dan jamak takhir, dan ia bergantung kepada profekah tentang qasar dan juga tamam. Itu dulu. Ini anda pun tahu, saya tak mau cerita sangat bab fiqh. Begitu juga dengan beberapa perkara daripada sembahyang, puasa pun ada, boleh berubah. Kalau sakit, bagaimana? Kita boleh tak puasa pun, tapi jangan ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan pula.
Maka semua rukun-rukun Islam itu hanyalah benda-benda itu boleh merubah. Yang tidak boleh merubah adalah rukun iman. Rukun iman itu tidak boleh diubah. Yang ada terkandungnya 6 perkara, iaitu tentang percaya kepada Allah, sehinggalah kepada percaya kepada qada dan qadar. Yang dialirkan, disebutkan sebanyak 6 benda yang Nabi sebut, iaitu rukun iman itu percaya kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, merasakan khauf dan raja, iaitu pada perasaan takut dan juga mengharap. Ini kita pun tahulah dalam banyak ayat-ayat di Nabi Quraisy pun ada sebut pasal takut. Orang yang selamat ketika di akhir zaman, di padang mahsyar esok, timbul perasaan takut kepada Allah. Lagi tinggi lagi, bukan martabat takut lagi, martabat cinta lah selamat. Ini nanti kita bahaskan. Maka itu juga dengan percaya pada malaikat. Dia bukan hanya pada bibir saja. Kalau kita sebut pasal ilmu yakin, dia hanya pada bibir saja. Maksud dia cakap tidak tipu, tetapi dia dusta pada martabat rasa. Boleh faham ini? Dia dusta pada martabat rasa. Tapi pada martabat ilmu dia tidak tipu. Tetapi benda ini Allah tidak mengandang pada martabat ilmu, sebab ilmu ni boleh hilang bila-bila masa, bila kita mati. Sebab pada martabat rasa saja yang Allah akan berikan sesuatu perkara yang dia boleh menjawab segala soalan yang Allah telah tentukan ketika di dalam kubur maupun di akhirat. Maka itu yang ditentukan oleh Imam Ghazali yang menceritakan tentang wa inna ma yanzuru ila qulubikum, itu pada hati. Sebagai contoh, tak salah saya cerita seperti mana kalau kita makan buah durian. Kan saya sebut, kalau saya makan buah durian, saya cakap pada Tok Imam, saya simpang 4 tu ada buah durian, sedap, saya dah makan dah. Akhirnya Pak Imam kata, betul Ustaz, dekat simpang 4 tu ada buah durian, bagus. Tapi saya dah rasa, Pak Imam tak rasa. Pak Imam tu cuma pada martabat ilmu saja. Maka dia sampaikan kepada semua orang sedekah. Ustaz kata, dekat simpang 4 tu durian tu sedap. Pak Imam hanya pada martabat ilmu saja, dia tidak merasai. Dan saya merasai benda itu, dicontoh. Maka bila saya merasai, macam mana saya nak share benda itu? Saya hanya boleh cakap dunia itu sedap saja. Dan apakah Pak Imam pembohong? Pak Imam tidak pembohong, tetapi dia hanya pada martabat ilmu yakin saja. Dia tidak pada martabat ilmu yakin. Dia tidak merasai. Macam mana dia nak bercerita dengan lebih lanjut? Maka itulah orang yang akhir zaman, yang hanya bercerita pada martabat ilmu, dia tidak pada martabat merasai. Begitu juga akhirnya bila Pak Imam merasai durian tersebut dengan kemanisan bersama dengan saya, hanya saya dengan Pak Imam saja boleh bercerita benda itu. Bagaimana saya nak bercerita pada kalian sedangkan kalian hanya pada martabat ilmu? Contoh, dia kata, dia tu betul lah, sedap. Memang tidak berdusta, tetapi martabat iman itu tidak ditingkatkan. Dan hanyalah pada martabat ilmu semata-mata. Disebutkan oleh ulama tentang ilmu yang yakin. Tetapi jika orang yang merasai itu, bagaimana nak luahkan? Hanyalah dia boleh merasai itu, dia hanya boleh bercakap pada orang yang rasa durian saja. Orang yang rasa durian saja yang memahami. Maka dia nak sebut pun susah. Sedap aku, sedap tu dia macam. Dia nak cakap pun susah. Begitu juga dengan mengenal Allah. Tersebab dia sebutkan kali kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, selemah-lemah pendapat, itulah pendapat. Kenapa nak mengenal Allah Ta'ala itu susah nak dibicarakan? Bagaimana untuk mengenal Allah? Banyak orang yang mencintai, orang yang mengenal kepada pecinta. Hanya wali Allah Ta'ala saja yang boleh melahirkan wali Allah SWT. Mana mungkin kita belajar dengan seorang ustaz yang bukan orang ulama, dia mampu untuk menjadi wali. Tidak pernah berlaku dalam rekod sejarah ulama. Apabila dia berguru dengan orang biasa, akhirnya dia menjadi wali Allah Ta'ala. Cuma belajar salah silap daripada perguruan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehinggalah kepada orang pertama mendapat ilmu daripada Rasulullah SAW, daripada Ja'far As-Sadiq, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehinggalah kepada Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal, Abu Hurairah, sehinggalah beberapa nama-nama wali-wali Allah, Syekh Qadir Al-Jalani dan beberapa salasilah, sehinggalah sekarang disebutkan sebagai salasilah dan pewaris baginda. Dan mereka melahirkan wali-wali Allah SWT. Kerana gurunya adalah orang-orang alim. Dan alim itu pada metod kita, otak kita melihat kepada pakaiannya. Dan dia akan melihat, pasti dia memakai jubah, dia memakai minyak atar dan berserban. Sedangkan pada martabat Allah SWT, Inna Allah ala yanzur ila suwarikum wa ila amwalikum. Allah tidak memandang pun lupa dalam pakaian harta kamu. Yang Allah memandang adalah hati kamu. Sebab di dalam perbicaraan kita mengenal kepada Allah, wali-wali Allah Ta'ala ini boleh berupa-rupa, bukan menjadi dajjal, jangan salah faham. Dia mengikut arus ombak. Seperti mana yang saya
kupatkan beberapa surau, iaitu dia mengikut arus ombak. Apabila dia mengikut sesuatu benda, sebagai contoh, kalau ombak kita di Kelang ini adalah golongan orang yang suka pergi di Jaya Jesco contoh, maka tidak haram pergi di Jaya Jesco, tetapi kita tidak terlarut dengan Jaya Jesco tersebut. Boleh faham maksudnya? Kita contoh zaman sekarang ini zaman WhatsApp, Instagram, Facebook, apa lagi, Telegram, dan berbagai-bagai, ya, Twitter dan segala-galanya. Kita boleh main benda itu, tetapi tidak terlarut dengan benda itu. Ini disebutkan oleh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Wali Songo, surah Al-An'am dan segala-galanya. Maka itu sebab dengan arus pembangunan sekarang ini merujuk kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti mewarisi pewaris kita. Dan tugas Dajjal adalah daripada konteks proksi-proksinya seperti orang-orang kufur, maka dia menghantar akidah-akidah yang batil sampai ke tempat-tempat yang orang-orang yang kuat agama. Seperti berlaku yang di Yaman. Kita tahu Yaman itu adalah salah satu daripada negara yang melahirkan ulama-ulama tasawuf. Seperti mana di Mesir, dan kita tahu Mesir banyak melahirkan seperti mana dari Musa AS, banyak belum dengan jejak-jejak Rasul ketika berada di Mesir. Maka dihantarkan proksi yang membunuh kawan Muslim. Dan begitu juga di negara-negara seperti di Syria, di Palestin, bumi yang penuh dengan barakah, sehingga 3 tempat saja yang dikatakan oleh dalam hadis Rasulullah, di Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, dan di Baitul Maqdis. Maka Dajjal menghantar seterusnya di Palestin, iaitu Yahudi dan Allah. Sehinggalah keluar beberapa pendapat ulama yang mengatakan Islam akan bangkit di tanah Melayu apabila Islam cukup sinonim dengan datangnya ulama-ulama di Nusantara bernama tanah Melayu. Dan konteks kepada orang tidak berilmu mengatakan bila tanah Melayu saja, dia akan mengatakan tanah Melayu itu Malaysia. Sesungguhnya tanah Melayu itu sah, termasuk Indonesia, Brunei dan Singapura. Maka itu sebab tanah Melayu menurut kata beberapa ulama yang hadir ke tanah Melayu seperti Malaysia ini, mereka mengatakan tanah Melayu itu yang paling barakah tempatnya adalah Terengganu. Maka bukan saya puji tempat pondok saya ngaji pula. Nah itu dia kata ni apa ni mau kampung dia punya pondok pula. Tapi sebenarnya itulah kenyataan yang disebut oleh ulama-ulama Nusantara. Bila datang ulama di sana, dia merasakan keanginan, angin sepoi-sepoi bahasa. Apabila lautan ombak daripada laut Cina Selatan, apabila udara tanah yang penuh dengan barakah, sehingga timbulnya Syekh Syarif Muhammad Al-Baghdadi mengarangkan batu bersurat di Terengganu, di Kuala Ibai, dan saya berguru di Serada Pulau Manis. Dan tempat itulah Dajjal hantar sekutunya yang berlaku sekarang ini. 300 tentera Amerika Syarikat berada di Terengganu. Ini nampak macam main-main kan? Tapi sebenarnya Dajjal lebih mengetahui kan? Dia lebih tahu loh, sebab dia adalah musuh Islam yang amat nyata. Maka datang tentera di sana, dia buat katakan ada training. Sama pula kalau kita belajar balik sejarah Islam, ketika Melaka salah satu penguasa Islam yang paling besar di Asia Tenggara, ketika itu lahirnya 1403, Parmeswara menamakan nama Melaka, dan dimasuk Islam pada 1411. Ketika itulah ekonomi Melaka, sehingga berlakunya zaman kesultanan yang diimpikan oleh Rasulullah SAW. Maka sehinggalah beberapa peringkat 1509 Yahudi mengetahui Melaka penyebar agama Islam terbesar di Asia. Ketika itulah dihantarnya Alfonso di Agung berdagang. Kemudian 1511 diserang pula Melaka. Maka tidak heran 1641 Belanda pula hadir di Melaka, Yahudi juga datang. Akhirnya Vasco da Gama berdagang di Melaka. Akhirnya dia mengambil Melaka sebagai tempatnya. Sehinggalah Melaka hilang seni keislamannya. Sehinggalah zaman kesultanan diimpikan oleh keturunan Rasulullah SAW terpadam terus pada era Melaka. Timbullah kerajaan British di Melaka 1842. Kemudian cerita lain bab Jepun. Kemudian ditanamkan sistem Dajjal pada seluruh orang-orang di tanah Melayu. Maka berjalanlah sistem tersebut sehingga kita diguna pakai sehingga sekarang. Maka itulah kelemahan yang kita kalau tidak harus kita mengikut sesuatu benda yang tanpa selidik dengan tauhid, maka kita termasuk dalam golongan 73 kaum 72 yang masuk ke dalam api neraka. 1 tahun saja selamat.
sebab dia tak ikut sistem belajar dan sistem itu. Dan akhirnya sekarang keluar pula Amerika training 2014 di Kuala Ibai, tempat yang penuh dengan barang. Mustahil tak kalau dia boleh perang balik 2016 datang balik? Macam mana dilakukan oleh Yahudi sebelum ini datang ke Melaka? Kita tidak pernah terfikir benda itu. Kita tidak pernah benda itu berlaku. Tetapi itulah kenyataannya. Maka ini hanya sebagai satu harus yang kita ambil iktibar, sebagai wajib kita berhati-hati. Seandainya kalau kita musnah sekalipun, biarlah kita hidup dan kita mati dan keadaan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun himpunan yang diletakkan supaya pengaruh-pengaruh itu, maka lahirnya pengaruh-pengaruh Wahabiyah, Syiah, supaya mematikan iman kita, supaya kita tidak ada bertawassul kepada roh-roh yang telah mati, supaya kita tidak ada bertawassul kepada ulama-ulama Nusantara, supaya kita tidak bertawassul kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka dimatikan akidah kita, berjayalah tugas belajar menghancurkan akidah Islam. Dan kita ikut dan percaya pula benda-benda itu, lari akidah kita. Maka kita bersemayam seolah-olah kita syok sendiri sahaja. Di sini perlunya keyakinan kita kepada guru-guru yang hak. Bagaimana Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin pernah, maafkan saya, kitab Ihya Ulumuddin, yang boleh dikatakan bagaimana untuk menghidupkan hati yang mati dengan Allah SWT. Di akhirnya Imam Ghazali menyebut kita melawat makam-makam wali-wali Allah SWT. Dan timbul pula zaman-zaman sekarang dia kata tak payah melawat, tak bidah. Maka itu sebab Wahabi amat khawatir apabila kita membaca Yasin pada malam Jumaat, kerana dalam tahlil dan Yasin dan juga talqin tersematnya perkataan summa ila arwahi aswajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Sebab kita sedekahkan Fatihah kepada orang yang mati, sahabat-sahabat Rasulullah, ahli bait dan juga wali-wali Allah Taala. Sebab dia kata bidah, sebab dia nak direct pada Allah semata-mata. Maka kita nak menjadi golongan orang terperasan sekali di muka bumi Allah. Maka tidak heran 73 akidah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah 72 saja yang satu saja yang masuk ke dalam syurga. Itu sebab pentingnya tauhid asma wa sifat. Dan tauhid asma wa sifat itu adalah meyakini segala nama dan sifat-sifat disifat oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Kita yakin itu tauhid pada namanya Allah Ta'ala. Apa contoh? Sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wafar, Al-Wafar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Jabbar. Macam-macam nama kita sebut nama itu semua, ada pun tahu. Dan semuanya nama-nama tersebut adalah nama-nama keagungan yang daripada Allah Ta'ala. Walaupun nama-nama tersebut menunjukkan sesuatu senario bahawa nama Allah Ta'ala itu kita nak macam itu, tetapi pada kita nak mencapai. Dan kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala itu, muka bumi Allah Ta'ala ini bergantung di bawah qabdah Ar-Rahman. Semua makhluk, seperti mana kata Imam Ghazali, kita duduk di muka bumi Allah Ta'ala ini semua di bawah qabdah Ar-Rahman. Bukan orang Islam, kena faham ayat. Semua makhluk, maksudnya makhluk itu siapa? Bumi, langit, orang Yahudi, semua pokok, sungai, semua berwujud di muka bumi Allah Ta'ala ini. Yang wujud kemungkinan, bukan wujud tetap hanya pada Allah Ta'ala saja. Wujud yang mungkin hancur, mungkin naik ada. Semuanya duduk di bawah qabdah Ar-Rahman, di bawah kasih sayang Allah sebenarnya. Maka orang yang tidak ilmu mengatakan qabdah Ar-Rahman itu hanya pada Islam saja, tidak jadi golongan orang terpelajar. Maka di sini kita terlupa maka Allah menciptakan langit ini adalah untuk makhluknya. Dan Allah menciptakan orang Yahudi ini juga, Allah juga yang menciptakannya untuk diujinya kepada kita. Inna Allaha ma'as sabirin, supaya kita menjadi golongan orang yang sentiasa bersabar dengan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW apabila menyiapkan Yahudi buta, ketika dia Yahudi buta itu memperlekehkan sifat Nabi Muhammad SAW. Kerana sedangkan Yahudi buta itu tak nampak siapa depan yang bagikan dia makan. Akhirnya Rasulullah bagi makan dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, dengan hubbun dan mahabbah. Walaupun Yahudi putih itu mengutuk baginda, tetapi baginda mengatakan sesungguhnya apa perbuatan Yahudi itu adalah ujian Allah kepada kita.
Sampai baginda wafat, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada Yahudi Buddha tersebut, bukankah orang yang kau kutuk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengutuk, yang memberikan minuman kepada, memberikan suapan bubur itu kepada dia. Lantas Yahudi Buddha itu memeluk agama Islam. Kenapa? Ada kasih sayang, sifat Allah, maaf kata asma Allah, nama-nama Allah. Ini yang harus pada diri kita di akhir zaman. Selagi tauhid itu bukanlah bergantung kepada amal ibadah, selagi kita tidak ada kasih sayang, disebutkan dalam hadis, dan saya rasa saya dah sebut berulang kali, dan biarlah saya ulang kali menyebut benda ini dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ketika di langit yang terakhir sekali untuk kita masuk dalam ke syurga Allah Taala, selangkah lagi kita masuk ke syurga, ketika itulah Allah mengajukan satu soalan kepada kita, apakah kasih sayang kamu ada di muka bumi itu? Di situlah kita banyak tergelincir, U-turn balik, tak jadi masuk syurga. Dan kasih sayang kita kerana kita terlalu memarahi, tidak ada Ar-Rahman langsung pada hati kita. So kita sering bermusuh kerana kita lebih leka dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita membenci sesama makhluk. Di sinilah sifat yang tidak ada kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita telah terapkan pada hati kita. Walaupun bapa saudaranya Abu Lahab sendiri pun memusuhi dirinya, dia tidak pernah bermusuhi dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang memusuhi Rasulullah SAW. Kalau anda belajar balik, cuba baca sirah bagaimana Abi Talib, bapa saudara, itu bapa kepada Sayyidina Ali kerana wajah, itu sendiri tidak masuk agama Islam. Nabi tidak pernah bermusuhan, tidak pernah mengutuk pun Abi Talib, kenapa kau tak masuk Islam? Kita orang tak semayang, kita terus cakap kafir. Bagaimana kita nak menjawab di hadapan Allah SWT? Sedangkan yang mengatakan Quran tidak bersalat di dalam Al-Quran itu cumalah Allah SWT, firman-Nya. Allah yang berhak menghukum, bukan kita. Itu sebab hadis ada perbezaan pendapat. Hadis dalam Quran tidak pernah mencerita solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tetapi ia terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada cerita pasal jamak takdim dan jamak takhir. Ia bergantung kepada ijma' dan qiyas. Ia bergantung kepada ulama-ulama selepas sahabat. Itu sebab kita tak boleh ikut pada Al-Quran semata-mata. Itu sebab Nabi kata, kamu tidak akan sesat jika kamu pegang pada 2 perkara ketika wafat Rasulullah SAW. Apa dia? Al-Quran dan ada pula kadang-kadang orang-orang alim mengatakan Al-Quran kata kafir, kafir orang tak semayang, kafir, memang kafir. Al-Quran kata itu, Al-Quran kata, kenapa kau tak buka pada hadis? Mana boleh kita hukum orang begitu? Kita boleh menasihati dia untuk bersolat, tetapi jangan menghukum kafir. Kalau kita ambil kata Imam Ghazali, apa Imam Ghazali kata? Jangan memandang orang kafir itu kafir. Seandainya kalau Allah membuka hidayah, sila bulan dia lebih alim daripada orang yang kalau dia masuk agama Islam. Kita boleh menghukum orang macam mana bulan lepas kita sebut, kita boleh menghukum orang secara umum saja. Jangan hukum orang secara khusus. Khusus faham ya? Khusus itu maksudnya si Polan bin sebulan confirm neraka, ataupun kita menyebut nama-nama yang begitu. Jangan sesekali. Kenapa kita ulang benda ini? Kita takut kita sembahyang, segala amal ibadah kita menjadi sia-sia. Setiap kali api kemarahan yang melanda pada diri makhluk, sabda Rasulullah SAW, jika berlakunya amarah iblis akan mudah masuk dalam badan kita dan akan menggugurkan semua pahala-pahala yang kita lakukan. Rugi ibadah kita. Yang penat kita melakukan qiyam, yang bangun pada 5 pagi menunaikan solat subuh, dan kita berjemaah di waktu maghrib dan isya, dan kita mendengar kuliah di merata tempat, akhirnya kita ada sifat amarah, akhirnya telah menggugurkan banyak dosa pahala-pahala kita dan menambahkan dosa-dosa kita. Inilah ketentuan. Kerana itulah tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang memuji Allah SWT dan meniru apakah wasifat sifat-sifat Allah yang kita akan kupas sifat 20 itu bila sampai ke tahap lama kita sifat 20 tak sampai. InsyaAllah nanti yang gaya haji tahun lepas biasanya ni tengok sikit-sikit tak apalah, kalau sampai yang boleh sampai juga insyaAllah. Maka dikatakan kat sini meyakini akan segala sifat-sifat Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri yang maha tinggi yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis, atau disebutkan dalam hadis sahih. Nampak? Tak putus pun disebut Al-Quran dan hadis-hadis sahih.
Kita tak payah ambil Quran saja. Kalau kita ambil Quran saja, kita tak payah sembahyang zuhur 4 rakaat itu. Sebab Quran tak cakap zuhur 4 rakaat. Ada tak tulis? Cuba cari balik. Yang ada cakap 4 rakaat adalah pada hadis. Tapi Ustaz, dalam hadis pun tak cerita pasal jamak takdim. Memanglah tak ada jamak. Dia ada pada ijma'. Dia ada cakap kata-kata ulama seperti Imam Asy-Syafi'i untuk menyelamatkan dipanggil sebagai rusak. Rusak tidak ada di dalam hadis. Kenapa tak ada Imam Asy-Syafi'i sebut? Ini kita kena memahami kenapa benda-benda ini berlaku. Itu sebab kita kena pegang kata-kata sahabat selepas sahabat. Jangan kita ambil hadis saja pun tidak boleh. Dia mesti memegang kepada kata-kata seperti Abu Ja'far As-Sadiq, Imam Al-Ghazali, Syekh Qadir Al-Jalani, Hasan As-Sazali. Ini penting. Kalau kita mengambil benda-benda itu sebagai pegangan kita saja, mana mampu kita nak terus menerokai benda yang jauh sebenarnya tanpa kita melalui lapisan daripada ulama-ulama yang moden ini, daripada yang hak. Ulama moden pun tengok juga ulama moden bagaimana. Ulama moden yang hak, bukan ulama moden yang lari akidahnya sehingga merasakan dirinya sentiasa tidak pernah melakukan dosa. Itu bukan ulama. Ulama tidak pernah mengatakan dirinya adalah sentiasa setan. Bagaimana Imam Al-Ghazali dalam Wali Kutub, walau dia menjadi Wali Kutub, dia mengatakan aku adalah makhluk yang sentiasa berdosa pada Allah. Dia jadi Wali Kutub. Wali Kutub ni anda tahu tak wali apa? Wali number 1. Bawah wali-wali, Wali Kutub ni dia melahirkan 1000 wali. Oh macam tu, masuk tiada tak? Bawah dia ada anak murid. Anak murid dia 1000 orang, wali semua. Itu boleh jadi Wali Kutub. Wali Kutub. Itu dia kata apa? Aku manusia yang paling banyak melakukan dosa. Imam Ghazali kata gitu. Kita macam mana? Kita pun 6 orang dia mengaji gitu. Kita dah kata kita hebat ulama. Kita di sinilah terbias untuk kita mengaji dan belajar. Sebab kita tidak memahami tahrif asma wa sifat. Kita hanya pada rukun iman dan rukun Islam saja. Dan kita tidak ada pada rukun ihsan. Rukun ihsan dia sebutkan iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu apa? Nabi sebut, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak, kamu tahu Allah melihat kamu. Inilah ini. Apabila kita membuatkan sesuatu perkataan, kita tahu kita tidak ada hak untuk melakukan benda itu. Dan kita tahu bahawa setiap perbuatan itu datang daripada Allah. Renungkanlah hadis-hadis Rasulullah. Apabila orang yang di akhir zaman, yang apabila yang awal akan masuk ke dalam api neraka, macam mana kita buka hadis-hadis yang banyak. Bukanlah pencuri, penzina, peminum arak, pemakan riba, pemeras suap dan segala itu, bukan. Tetapi adalah ulama. Ini kita harus faham. Cuba dekati balik hadis tersebut dan menyelami perasaan itu. Kalau ada belajar dari ilmu-ilmu tersebut, pasti anda akan takut untuk menghukum seseorang. Kerana salah satu daripada golongan orang yang masuk ke api neraka tersebut bahkan hadis Rasulullah adalah ulama yang awal masuk ke api neraka. Kerana tidak melihat. Salah satu daripada kalangan Imam Al-Ghazali mengatakan kerana adanya sifat keakuan. Apa maksud sifat keakuan? Sifat keakuan adalah mengatakan dirinya saja yang hebat. Ini semua aku ni, anak murid aku ni 6 orang jadi imam dekat semesjid. Semua dia aku, apa ini dia? Aku saja. Aku ni semayang zuhur tak macam dia tak semayang zuhur. Aku je. Aku ni kuat kalau boleh angkat semua. Aku je. Kena buang sifat keakuan tersebut, menghilangkan kenaifan. Sesungguhnya hak yang menjadikan anak murid kita 6 orang itu menjadi imam semua datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namulah lebur bagaimana Imam Al-Ghazali menafikan dia ada 1000 orang anak murid yang alim di bawahnya. Dia mengatakan tak adalah, semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia menghilangkan sifat keakuan. Kerana dia telah mengalami, disebutkan di dalam hadis sahih secara hakikat. Dengan ayat ini kita nampak yang terdapat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih secara hakikat. Secara hakikat apa? Merasai. Bukan tengok hadis, itu ilmu. Hadis ni kita memahami dari mana datang hadis tersebut. Hadis ni banyak. Hadisnya ratus ribu. Jangan baca hari 40 cukup je. Maka ulama dikupas tentang hari 40, tentang akhlak, tentang hari zaman, tentang adab, tentang makanan. Hadis 40. Imam Syafi'i, Imam Bukhari dia bukakan hadis begitu. Sebab kenapa? Nak selamatkan kita sebagai basic, sebagai orang awam. Dan harus memahami
hadis tersebut kalau kita mengaji balik dalam hadis, ratusan ribu hadis, bagaimana Bukhari, Muslim, dia menghafalkan 100,000 hadis dalam kepalanya. Dan dia mengatakan hadis-hadis Rasulullah SAW itu mengikut kepada environment ataupun suasana. Ada kalanya kita berada di dalam sedang perang, kita memegang hadis ketika turun di Mekah Mukarramah tentang hadis yang turun ketika Rasulullah kupaskan ketika di masjid. Ada kalanya kita berada di masjid, kita samakan hadis Rasulullah ketika berada di yang siasat politik. Mana boleh kita masukkan? Maka dia tidak dielaboratkan dengan hadis-hadis bergantung kepada suasana semasa. Sebab hadis ini ada kalanya berubah. Itu sebab dalam hadis ini kita harus memahami dan mengetahui perawinya dan mengetahui jilidnya dengan hadis yang sahih. Jangan kita main tembok saja. Dan harus kadang-kadang kita berada dalam suasana siasat politik dan kita mengambil hadis tentang tasawuf. Mana boleh? Tersebab hadis Rasulullah SAW berubah apabila 3 orang mengajukan soalan yang sama, tetapi berubah. Ini kena faham. 3 orang dalam hari yang lain, orang yang lain, tetapi soalan yang sama, berubah hadis tersebut. Apabila seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah amal yang amat ditunggu oleh Allah SWT jika aku nak masuk syurga?" Maka Allah menjawab, Nabi menjawab, "Sembahyang di awal waktu." Senang berminggu bulan-bulan kemudian datang seorang yang lain di tempat yang lain, maka ditanya soalan yang sama kepada Rasulullah, "Apakah benda yang mendapat rahmat Allah Ta'ala untuk aku masuk dalam syurga?" Apa jawab Nabi? "Wabil walidaini ihsana." Hormat ibu bapa kamu. Lain berubah. Datang pula di tempat yang lain, orang yang lain. Maka apakah jalan untuk aku masuk ke dalam syurga Allah SWT? Nabi jawab, infak ke jalan Allah SWT. Dan benda ini mendatangkan confuse kalau orang tidak memahami perawinya, jilidnya. Dan kenapa hadis ini berubah? Sebab ia bergantung kepada keadaan orang itu. Nampak tak? Sediknya itu disebutkan sifat siddiq, fatonah yang ada kepada Rasulullah SAW. Bijak Rasulullah. Sebab yang pertama itu orang yang suka meninggalkan solat. Maka Nabi kata, kamu kena jangan tinggalkan solat, kamu boleh masuk syurga Allah SWT. Maka orang yang kedua tu pula, dia dah solat, cuma dia tak hormat pada bapa. Maka Nabi kata, kamu hormat bapa kamu. Takkan Nabi nak cerita pasal solat juga? Maka orang yang dah solat, dia akan perasan bila dengar hadis yang pertama tadi. Orang yang tidak pernah meninggalkan solat selama 365 hari, setahun tidak pernah meninggalkan solat, jika dia berpegang kepada hadis yang pertama, dia menjadi golongan orang yang perasan sebenarnya. Sebab Nabi tak tuju pada orang yang kaki semayang, Nabi tuju kepada orang yang tak apa. Tapi kita bermusuh selama Islam, apakah hadis yang pertama kita boleh pakai? Tidak boleh. Dia tuju kepada golongan orang hadis yang ketiga. Kenapa? Kena ikut pula yang ketiga ni, semayang dah, puasa pun cantik, akhirnya mama bapa sudah, tapi dia sedikit sikit. Bila suruh zakat sikit, alamak, RM5 ke RM2, gaji RM15,000, suruh infak sikit, macam-macam alasan. Maka di situ Nabi kata, untuk kamu infak ke jalan Allah SWT. Maka itu sebab kepada golongan orang yang dah taat pada gurunya, orang yang dah hormat pada bapaknya, mana boleh digunakan kepada hadis yang pertama dan kedua tadi. Dia kena guna hadis yang ketiga, kerana ia la yukallifullahu nafsan illa Allah Rasulullah. Semua Allah baginya mengikut kepada kemampuan masing-masing. Ada kalanya kita tidak tahu, maka kita WhatsApp saja hadis tersebut mengikut kepada sesiapa saja yang kita nak bagi, dan kita tujukan kepada infak dan juga hormat bapak kepada orang-orang awam yang tidak pernah semayang pun kita infak. Dan orang awam tu akan perasan, aku banyak infak tapi tak semayang zuhur. Dan dia akan mengatakan, mungkin amal ibadah aku ini dapat menyelamatkan aku. Sedangkan dia tidak bersolat. Mana boleh digunakan hadis yang ketiga kepada orang tidak bersolat? Di sini ni contoh, sebenarnya banyak sebenarnya pasal-pasal. Kalau kita nak mengaji, yang wajib tu kita ketahui. Kat situ kita kena mengaji. Kalau anda boleh belajar, carilah ulama yang hak. Bukan, saya suka sebut ulama yang hak sebab saya takut nanti anda terpesong. Maka cari ulama yang boleh mengupaskan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan tanpa mengikut kepada suasana dia saja. Dia mengikut kepada suasana di zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW boleh mencapai kekayaan ketika berada di Madinah. Kenapa hadis di Madinah membawa kepada siasat politik kekayaan dan kekuasaan. Dan kenapa hadis Rasulullah di Mekah Mukarramah menceritakan dengan tauhid cinta kepada Allah. Di sini harus kita memahami. Di sini harus kita ada kitab hadis-hadis yang sahih, seperti kitab Riyadhus Shalihin
Dan berbagai-bagai Anda boleh cari hadis-hadisnya seperti hadis Bukhari yang sekali-kalinya. Ini yang dipelajari oleh guru-guru pondok untuk kita memahami suasana. Itu sebab bila dalam suasana semasa dalam hadis ketika akhir zaman contohnya ada dikupaskan tentang Yahudi memerangi orang-orang Islam, maka itu sebab ulama tasawuf tidak pernah pun mengambil pegang sangat tentang benda ini. Sebab dia memahami itu sudah terkandung di dalam hak, tetapi dia harus merasa simpati, dia harus merasai pengorbanan, infak ke jalan Allah. Mana mungkin orang 78 tahun yang sudah uzur diajak berjihad ke jalan Allah SWT. Orang tidak berjihad ke Palestin, hukumnya kufur, suka-suka dia cakap itu. Ketika Nabi keluarkan hadis kepada orang yang kufur tidak berjihad dalam peperangan menentang perang Khaybar, Nabi ketika itu yang ada di dalam kumpulan itu semuanya ahli-ahli perang. Bukan kepada Pak Imam, bukan kepada orang yang uzur. Dan datanglah seorang sahabat yang ketika ibunya sedang sakit, Nabi terdiam berhentikan hadis tersebut. Kerana apa? Dia memikirkan orang itu tidak layak mendengar hadis ini. Dan orang itu ingin berperang. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad dalam perang Khaybar menentang Yahudi. Rasulullah menyuruhnya balik kerana ibu sedang sakit. Dan ketika kita berada dalam satu suasana perang dan kita semua ingin berperang dan kita mengkufurkan orang yang tidak mengikut kata kita, apakah benar akhlak Rasulullah itu? Di sini kita tertipu dengan amal ibadah itu. Maka harus kita memahami dalam suasana ini, jangan kita mengikut kepada kemahuan kita saja. Maka itulah di dalam tauhid asma wa sifat. Sedangkan Allah pun membahagikan namanya sebanyak 99 nama dan menetapkan 20 sifat 20 yang membuktikan supaya kita boleh memahami tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatun ta'lil hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haidun, sama, basar, qalam. Sehinggalah kepada qalbu mutakalliman, daripada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan manawiyah, barulah kita tahu bahawa kita ni sebenarnya sifatnya yang jelek, tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Semua gerak kita datang dari Allah sebenarnya. Allah ciptakan Yahudi, semua musuh Islam, semuanya perbuatan Allah. Baru kita memahami. Semua kita jangan lari akidah kita, tetap maintain istiqamah, bertauhid kepada Allah dan cinta kepada Allah. Tugas kita itu je. Baru Nabi Muhammad SAW mentarbiahkan tulisan Abu Bakar As-Siddiq. Inilah pentarbiahan yang dibawa tentang tauhid asma wa sifat, yang tanpa menyamakan ia dengan makhluk dan menentukannya untuk mencapai makrifah yang sempurna. Bila kita sampai kepada makrifah sempurna, yang disebutkan kalau kita ambil dia kata makrifah itu pengenalan, ya? Pengenalan itu maksudnya kita kenal. Bagaimana kita nak kenal kepada Allah yang sempurna? Apabila kita telah membuangkan sifat keakuan, rasakan diri kita ini dhaif, fakir, barulah kita rasa kita ini sempurna mengenal Allah Ta'ala. Selagi kita merasakan hak ini datang daripada kuasa kita, itu sebab pentingnya zikir, nafi, isbat. Anda ada belajar kan? Nafi, isbat itu menafikan apa yang hak daripada kita, semuanya disebabkan hanya kepada Allah. Sifat kesempurnaan Allah, iaitu pada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama pasal qalam. Dicontoh, walaupun belum sampai tahap qudrah itu apa? Kuasa. Kita menafikan kuasa itu datang dari kuasa kita, hanya isbatkan kuasa itu kepada kuasa Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya kuasa Allah, qudrah. Maintainkan otak kita dengan ainul yakin, iaitu pada martabat hati, iaitu kuasa ini hanya kuasa Allah. Tidak mampu aku berzikir kalau tak daripada kuasa Allah. La ilaha illallah, la. Isbatkan kuasa ini datang daripada Allah, maka dia akan melatihkan rasa kekuasaan itu tidak ada langsung pada mutlak pada kita, sehingga kepada tabat dah habis pada kudrah 100, buat pula 100 pada iradah pula, iaitu pada kehendak. Tidak ada kehendak aku nak berzikir. Kalau tak Allah yang berkehendakkan aku berzikir, bukan kita yang nak datang surau, Allah yang berkehendakkan kita datang surau, maka kita berzikir. Kudrah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau malah nak cakap, gunakan pada sir, diam saja. Sirullah,
sirullah, Allah, 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 Allah. Yang menggerakkan kita semua kehendak ni datang daripada Allah juga, bukan kita. Mana mampu kita berkehendak? Kalau Allah matikan nafsu kita, tak ada kehendak langsung kita. Dan begitu juga kudrah iradah. Yang ketiga adalah ilmu. Tidak berilmu kita, melainkan ilmu itu datang daripada Allah, menggerakkan kita. Menafikan ilmu itu datang dari kita hanya kepada Allah. Allah saja yang memperilmukan. Apa dalil? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada malaikat kata, aku ni tahu nanti akan berlaku pembunuhan, bisabiqu bihamdika menempat di solat. Kan ketika itu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata